untuk menjawab. Saya akan panjangkan 15 minit jadi sampai 5.45. 5.45. Silakan. Datuk mana Speaker, Paguh mana Paguh? Datuk Speaker, banyak kali disebut isu wanita dalam Pelan Pemulihan Negara. Besok boleh lagi. Saya Speaker, tak boleh bangkitkan ke? Speaker, di mana Perdana Menteri Saya ingin kita? mohon pencerahan Where isu is the wanita. Prime Minister? Please. Ni tadi kita rugi 2 jam. Ini pun saya dah langgar nasihat dan recommendation Tan Sri DG. Saya minta maaf sangat-sangat. Ya. Yang Berhormat Menteri silakan. DG is not so No, necessary. Speaker, please, where is the Datuk Prime Speaker, Minister? this is Di mana your house. yang Berhormat Paguh di mana? Perdana Menteri kita mana? Jangan Datuk Rakyat Speaker, nak tahu. Where is the kita Prime tidak Minister? membuang masa. tolonglah. Jangan rugi. Jangan. Mari kita manfaatkan ni nak habis lah. Minta silakan Yang Berhormat Menteri. Tak apalah, besok ada lagi. Tolong. Okey, Datuk Yang di-Pertua. Tuan Speaker, saya minta supaya Tuan Speaker jemput Perdana Menteri untuk menjawab. Baru ada mana? Yang Berhormat Menteri sini. Terima kasih. Perdana Menteri, Show his seriousness lah. Kalau PM tak datang, nampaknya tidak benda ada ini serius perkara langsung. penting, Tuan Speaker. Atau dia takut datang? Sudahlah Perdana Menteri tak duduk di dalam Dewan ketika kita berbahas. Nizam. Beliau tidak ada di sini untuk Nizam. menjawab perbahasan kita. Perdana Menteri Cili Berik lagi ya? Nizam. Check tu mikrofon. Saya mohon, Datuk Speaker, Ada surat doktor. supaya Dewan No, where is the Prime Minister? Tolonglah hormati Dewan Rakyat. Satu point of clarification, tolong minta sekejap. penjelasan sebelum Menteri Kewangan jawab. Yang dibangkitkan ini isu-isu termasuk COVID, pemulihan yang harus dijawab oleh Perdana Menteri atau sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri. Ini soal prinsip menghormati Parlimen. Saya minta speaker campur tangan dalam hal ini. Kalau tak boleh petang ini, jawab pagi esok. Jangan buat bodoh seperti ini. Kerana bukan the field of competence of the Minister of Finance to deal with this central issue. setuju. Speaker, make a ruling, please. Berhormat ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah memberi Tuan Speaker, pandangan dan juga meminta Tuan Speaker. penjelasan Lah duduk. mengenai Tuan Pelan Speaker, Pemulihan hanya Negara. sedikit penjelasan. Tuan Speaker, Tuan Speaker, di mana Perdana Menteri kita? adakah hanya satu menteri yang akan jawab ataupun adakah ada pihak lain yang akan jawab? Kerana soal undang-undang semua dibangkitkan, bukan Menteri Kewangan nak jawab. Tak tahu. Dia tak tahu. Datuk Speaker, Only one. Yang Berhormat Menteri silakan dulu. Apa ini? Mana ini Datuk Perdana Speaker, Menteri? you have to make a Sudah lari. decision. How lah like this? Kita datang, kita tunggu untuk jawapan yang beri kenyataan Perdana Menteri, tapi yang jawab orang lain yang tak tahu berkenaan perkara ini. This is a shame. Speaker, Yang Berhormat Menteri silakan. Terima kasih. Datuk Speaker, kita dah tunggu No, satu Speaker. hari. Tolong kawal Apabila persidangan kita dan berbahas- arahkan Perdana Menteri untuk hadir. Rakyat nak tahu di mana beliau. Datuk Speaker, apa salahnya Perdana Menteri? Tolonglah menjawab? hormati sidang Dewan. Di mana Perdana Menteri kita? Kenapa beliau tidak ada masa untuk menangani perkara-perkara ini? Beliau patutnya jawab. Datuk Ini Speaker, melibatkan Silakan, isu rakyat. Yang Berhormat Menteri silakan. Menteri, Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Menteri ada dalam Dewan ini. Datuk So, where Speaker, is the ini Prime bukan Minister isu now? kewangan. Where is the Prime Minister? Di Datuk mana Speaker, Perdana ini bukan Menteri isu kita? Semata-mata kewangan sahaja. Ini adalah isu polisi, isu dasar. Bagilah Yang Berhormat Menteri menggulung dulu, menjawab dulu. Salah dia. Datuk Speaker, Speaker. PM kata nak kerjasama tapi dia tak Datuk datang Speaker, pun. be fair. Berlaku Kerjasama adil. apa macam ni? Kita dah tunggu sehari suntuk. Kalau kita dah lihat bahas. Tuan Speaker, Nizam. panjang Yang Berhormat sejarah tidak ada di Parlimen, Dewan untuk Speaker. dengar perbahasan kita. Kini sepanjang Yang Berhormat sejarah Paduka pun tak Parlimen datang sejak untuk Menteri merdeka, Kewangan nak bagi jawapan belum on pernah behalf of Perdana berlaku. Menteri. Adakah Soalan ini saya Menteri bermakna ini Kewangan jadi Perdana Menteri dijawab terus. oleh menteri yang tidak berkenaan. Ataupun sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri yang Ya, jawab. betul. Kenapa ada jawatan timbalan Perdana Menteri? tentang darurat? Kita sokong Menteri pun tidak, Perdana Menteri pun tidak ada, timbalan Perdana Menteri ada, tak mau jawab. Takkan Perdana Menteri tak ada, timbalan Perdana Menteri tak boleh jawab. Menteri Kewangan apa? Jangan jadikan Jawatan mau, timbalan Perdana Menteri mau, jawab tak mau, takut dia.
Kalau macam tu bagi Arau jawab. Proses. Bagi Arau jawab. Datuk Speaker, adakah PPM Yang kurang Berhormat dipercayai Pago ke? pandang berat tentang pelan pemulihan negara? Ini perkara serius. Okey, Yang terima Berhormat kasih. Menteri silakan. Apakah proses Speaker? Apakah proses? Saya Sekali lagi minta saya Datuk ingin Speaker mengucapkan mengarahkan terima Perdana kasih Menteri kepada untuk semua hadir ahli-ahli untuk yang jawab. berhormat. Saya sebagai Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara akan memberi Tak ada. Siapa yang bentar ni? terima kasih Yang Bertua. Seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Datuk Speaker, Datuk Speaker. Saya sebagai Menteri Penyelaras Pelan Menteri Pemulihan Kewangan Negara hari Khamis. akan menjawab soalan-soalan yang telah dibangkitkan. Datuk Speaker, adakah Perdana Menteri berminat untuk terus menjadi pemimpin negara ini? Datuk Yang Bertua. Adakah Yang Amat Berhormat Pago berminat untuk terus menjadi Perdana Menteri? Kami mahu Perdana Menteri. Ya. Menteri Kewangan hari Khamis nanti. Ya, awak Sehari Terima kasih. untuk Pago tidak ada dalam Datuk Yang Dewan Bertua, dengan isu ucapan pertama kami sekarang saya ingin sekurang-kurangnya jelaskan adalah berkenaan Pago patut isu hadir tentang untuk kontrak. memberikan maklum balas. Isu ini Kami yang mahu dibangkitkan Perdana duduk. Menteri yang jawab. Yang Berhormat Dengar dulu, dengar Puan dulu. Nixon, Hey. Pandan, Jelebu dan juga Pematang Paut. Belum pernah dalam sejarah Dewan ini sejak merdeka dan parlimen diadakan soalan substantif kepada Perdana Menteri, soal perlembagaan, soal darurat dijawab oleh Menteri Kewangan. Belum pernah. Tuan Speaker, jangan izinkan parlimen ini dipermainkan. We hold you responsible. Speaker mesti ada courage. You are the Speaker of the House. Udahlah Menteri Kewangan. Mana pernah berlaku dalam sejarah? Udahlah Menteri Kewangan. TPM. Ini kita sokong. Timbalan Perdana Menteri boleh. Ada telur sikit. TPM nak jawab, PM tak ada. Apa tadi kita? Yang Berhormat, Yang Berhormat, Nah, kita sokong. Yang Berhormat. Apa bodoh? Yang Berhormat. Perdana Menteri nanti hantar PDF. Tarik balik tu stupid. Tuan Speaker, Habis pulai tarik balik. tajuk yang kita bincangkan hari ini adalah Pelan Pemulihan Negara. Tapi yang bercakap soal darurat, cakap soal perlembagaan, itu luar daripada tajuk yang dibincangkan. Kerana topik ini ada kaitan. Bentang tajuk pemulihan negara. Tajuk pemulihan negara. Faham? Pemulihan negara bukan soal darurat. Jadi Menteri Keuangan adalah penyelaras. Yalah, ordinan dan sebagainya. Pemulihan negara. Jadi sebab itulah Menteri Keuangan jawab sebagai penyelaras pemulihan Majlis Pemulihan Negara. Jadi Menteri Keuangan yang tahu jawapannya. Jadi kita serahkan. Menteri Kewangan ada follow hari Khamis. Bercakap luar tajuk. Bercakap luar tajuk cerita pasal darurat. Yang pagi cerita tadi pasal datang lain. buat apa? Tajuknya adalah Pelan Pemulihan Negara. Ya, pagi tadi Kalau PM semua petang. cakap soal Pelan Pemulihan Negara, maka Menteri Keuangan sebagai penyelaras Pelan Pemulihan Negara yang Pagi menjawab. tadi dia petang. Cakap mengaku semua. Okeylah, PM tak ada. Okeylah, okey. Sebagai penyelaras Majlis Pemulihan Negara, saya jemput Yang Berhormat Menteri Keuangan. Ya. Sila. Buat PDF Sila. sajalah cukup. PDF cukup lah. Tak payahlah datang sini. Jawab tentang Bahas. darurat yang disebut Takut oleh bahas. Menteri Undang-Undang. Takut bahas buat Mereka apa? yang berhubung. Itu yang kita nak tahu kerana isu darurat ini penting. Ini bukan kita bangkit. Ini dibangkit bukan. oleh Menteri Undang-Undang. Cakap bahawa ordinan darurat telah dimasukkan. Tapi belum diperkenan oleh istana. Apa yang jadi ini? Itu yang kita nak dapat penjelasan. Kerana kesannya besar. Apa akan jadi kepada undang-undang selepas 21 hari bulan Julai? Hanya yang berhormat boleh jawab. Saya percaya yang berhormat Menteri Keuangan boleh jawab berkaitan dengan ekonomi. Tapi berkaitan dengan darurat, yang berhormat timbalan Perdana Menteri ialah pemimpin yang baru. Kena tunjuklah sikit. Datuk Boleh Yang tak? Di-Pertua. Jawab tentang darurat. Saya minta yang berhormat timbalan Perdana Menteri yang Datuk baru. Yang Di-Pertua. Boleh Datuk tak? Yang Di-Pertua. Jawab Datuk Yang tentang darurat. Di-Pertua. Itu saja. Datuk Yang Jawab Di-Pertua. dululah. Lepas itu boleh serah kepada yang berhormat Menteri Keuangan. Datuk Yang Di-Pertua. Datuk Yang Di-Pertua. Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh YB Bera tadi bahawa darurat tidak ada kaitan.
kerajaan sendiri yang telah menyatakan mereka laksanakan darurat untuk pemulihan negara, untuk menyelamatkan negara daripada COVID. Kalau kita nak bincang tentang pemulihan negara, maka isu darurat wajib dibincangkan. Ini isu penting. Ini isu penting. Dan Kita satu ada lagi, darurat tu besok. satu lagi, sepanjang hari Okey, kita tadi Dato' kita dah Ketua. dengar. Kita dengar Saya tadi akan jawab ucapan Sila, Datuk sila. mengenai plan pemulihan Duduklah, negara pada duduk. petang ini. Datuk Kita Speaker, dengar dulu jawapan. Datuk Kita dengar Speaker, dulu jawapan. be fair to Yang us. Berhormat, kita dengar dulu jawapan Be Menteri. fair to us. Kita menunggu sehari. Jaminan tentang darurat dijawab oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerana ini perkara penting. Tapi Darurat hari orang Menteri Isnin. Undang-Undang nanti akan jawab. Nanti selepas Menteri Kewangan, Menteri Undang-Undang akan jawab. Bukan hari ini. Hari ini, itulah sebabnya Yang Berhormat adalah bertanggungjawab atas Majlis Keselamatan Negara. Ini berkaitan dengan Yang nak darurat. mempengurusikan mesyuarat ni. Haruslah dijawab oleh Yang Siapa Berhormat yang Bera mempengurusikan? sendiri. Saya minta Yang Berhormat Bera jawab. Bagan ke? Bagan jadi Itu pengurusi perkara mesyuarat penting. ke? Sebagai timbalan Perdana Tuan Menteri yang Speaker baru ke harus Bagan? ambil jawatan Yang Berhormat, Yang Berhormat Bagan. Dia pula nak menunjuk arah. Yang Sudahlah. Yang Berhormat Menteri, silakan. Okey. Ini Jangan bagi can lagi lah. Diamlah kamu. Tidaklah. Yang Berhormat Bagan. Yang Berhormat Bagan. Berani dulu lah. Yang kena pecat tu tak payah buat bising lah. Yang kena Dah lagi pecat 30 tadi. minit je. Jangan berani. Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya akan jawab soalan-soalan mengenai plan pemulihan negara pada petang ini. Isu pertama yang saya ingin jelaskan adalah berkenaan isu doktor. Pengurusi plan pemulihan mana ada? Isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paul Dickson, Pandan, Jelebu dan juga Pematang Pauh. Terima kasih atas keprihatinan ahli YB Paul Dickson dan juga YB Pandan berhubung hal ehwal petugas kesihatan kita. Isu ini sebenarnya sudah lama, sejak 2016 lagi. Kerajaan sangat prihatin kepada tuntutan kumpulan petugas kesihatan berstatus kontrak ini dan sedar sumbangan dan peranan mereka sebagai barisan hadapan kesihatan dalam memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada rakyat, terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Yang Berhormat Perdana Menteri pada 23 Julai telah mengumumkan bahawa kerajaan antara lain bersetuju sebagai langkah penyelesaian segera supaya pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi lantikan kontrak ditawarkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh 2 tahun selepas melengkapkan tempoh khidmat wajib bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan persediaan untuk mengikuti pengajian kepakaran. Keputusan lanjutan kontrak akan memanfaatkan lebih kurang 7,000 doktor perubatan, pergigian dan pegawai farmasi yang bakal tamat kontrak tahun ini. Lanjutan kontrak 7,000 orang pegawai ini untuk 2 tahun akan melibatkan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan dengan anggaran 1.2 bilion ringgit. Minta Di penjelasan. samping itu, Minta penjelasan. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya soalan berkenaan dengan sama ada ataupun tidak plan ini akan ada beberapa kesan dengan keputusan yang dibuat bahawa ordinan-ordinan yang digubal telah pun dibatalkan. Itu satu. Nombor dua, di bawah artikel 1503, siapa yang mempunyai kuasa untuk membatalkan ordinan-ordinan tersebut? Nombor tiga, di bawah artikel yang sama, kalau telah pun dibatalkan, adakah ianya perlu juga late before the house hari ini? Dan akhir sekali, apabila kita lihat kepada artikel 150, adakah perkenan didapatkan daripada Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan soal pembatalan ordinan-ordinan tersebut? Terima kasih Tuan Speaker. terima kasih Yang Berhormat Puchong kerana soalan-soalan Menteri yang telah minta celah. dikemukakan kepada saya. Soalan ini akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang sekejap lagi. Yang Berhormat Menteri. Seperti yang saya sebut tadi, Yang saya Berhormat akan Menteri, jawab Bandar semua Kuching. soalan-soalan yang dibangkitkan Bandar semasa Kuching. So that means there will be perbincangan others tadi that will be mengenai answering. plan Isu pemulihan kontrak. Tuan negara. Speaker. Jadi, Tuan Speaker, saya nak minta ada lain menteri yang akan jawab ya lepas daripada ini. Saya ambil panduan daripada menteri ini. Beliau kata menteri undang-undang akan jawab. Boleh saya tanya tentang isu kontrak? Yang Berhormat Menteri, Bandar Kuching. Boleh, Bandar Kuching. Di sini. Saya baru perasan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri Undang-Undang jawab? Ini perkara penting. Late before the table, where's the Itulah. revocation? Jawab Gazette? Bagan. okey, saya Okey, Yang teruskan. Harap Berhormat, jawab Yang Berhormat Menteri Undang. Tadi Yang Berhormat Bera pun dah berikan arahan. Menteri Undang-Undang akan jawab. Yang Berhormat Sila Menteri, jawab. Okey.
Ya, please answer Yang now. Bapak Menteri boleh tanya Biar saya tentang isu habis. kontrak. Boleh minta jalan tak apa. Biar saya habiskan dulu jawapan. Pada masa yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah mengarahkan Kementerian Kesihatan, kementerian serta agensi yang berkaitan merangka sebuah pelan komprehensif dan inklusif, merangkumi tindakan segera, pelan jangka pendek, sederhana dan pelan jangka panjang bagi memulihkan hala tuju bagi perkhidmatan perubatan dapat dirangka. Isu kedua yang ingin saya jelaskan Yang Berhormat adalah Menteri tak berkenaan bagi kluster jalan. kilang yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri tak bagi jalan. Ya, ini Bagi jalan. Mana kucing? Mana kucing? doktor-doktor yang dikatakan Isu kontrak, mana kucing? Saya nak tanya, bukankah lain-lain profesi di negara ini semua ini diserap oleh kerajaan? Apakah sebab unik ni hanya doktor-doktor tidak diserapkan dalam servis? Nombor satu. Nombor dua, untuk membelajar sebagai doktor, lebih kurang 1 juta ringgit digunakan. Berapa banyak rugi kepada negara kalau mereka tidak diserapkan? Komplain mereka adalah, yang berhormat sendiri tahu, Boleh tambah. adalah di mana mereka tak dapat housing loan, tak dapat melanjutkan pelajaran dalam speciality dan sebagainya. Maka bukankah ini satu yang bagus dalam keadaan COVID yang serius ini? Bukankah kita macam tak gunakan akal langsung? Pada masa ini kita tidak memberi keutamaan kepada mereka. What is the silly stand of the government? Boleh minta tambah sikit. Terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, kita telah melanjutkan selama 2 tahun. Tetapi pada masa yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan telah mengarahkan Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi yang berkaitan, kita rangka sebuah pelan yang lebih komprehensif dan inklusif, berangkumi tindakan segera, pelan jangka pendek, sederhana dan juga pelan jangka panjang. Mana kucing bagi nak tanya? membolehkan hala tuju perkhidmatan perubatan dapat dirangka. Satu lagi point which is fair point from your side. Kerajaan juga bersetuju melanjutkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh maksimum 4 tahun ke atas pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang diterima mengikut pengajian kepakaran dalam tempoh kontrak 2 tahun pertama. Jadi langkah ini bagi memastikan pegawai-pegawai yang berkenaan berjaya melengkapkan pengajian kepakaran Yang Berhormat, masing-masing. Boleh berhormat. Isu yang Bandar satu Kucing. lagi Mohon adalah celah, isu kluster kilang yang disebut oleh Yang Berhormat Podikson. Mohon celah. Mohon celah. Bandar Kucing. Gopeng. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Selepas kuping. Ini berkenaan dengan lanjukan kontrak kepada mereka yang dapat hadiah latihan persekutuan. 4 tahun sebenarnya tidak cukup. Betul. Ini menunjukkan bahawa yang buat keputusan tidak tahu Exactly. career pathway untuk pakar. 4 tahun ini tempoh minimum untuk habiskan Master of Medicine. Boleh saya Selepas tambah? Bandar itu Kucing. tempoh untuk gazettement. Jadi 4 tahun pasti tidak cukup. Sila kaji semula. Ya, Bandar Kucing, Bandar Kucing. Saya hanya nak sebelum YB Shalom saya jawab sikit. Boleh bagi Bandar Kucing. Saya tambah Bandar Kucing. Terima kasih Bagi YB. Menteri. Hanya doktor yang dapat perkhidmatan wajib mengikut undang-undang dan dengan itu sejak dahulu tidak semualah yang menjalankan khidmat wajib akan kekal dalam perkhidmatan kerajaan. Dasar membenarkan peluang-peluang kontrak memberi lebih bilangan graduan doktor untuk menjalani latihan wajib ataupun dishousemanship selaras dengan bilangan graduan perubatan yang kian meningkat. Okey, boleh minta penjelasan. Bandar Kucing, Bandar sini. Ya, terima kasih YB Menteri. Ini satu isu yang sangat mustahak. Sebenarnya Perdana Menteri telah menjanjikan bahawa hanya perlukan 2 bilion untuk selesaikan isu kontrak ini. Kenapa kerajaan tidak memperuntukkan 2 bilion ini? Inilah doktor-doktor kita, petugas-petugas kesihatan kita yang telah merawat, telah menjaga kita dalam masa pandemik ini. Malah penyelesaian yang diberikan is half baked. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Gopeng tadi, tidak cukup masa dan ada satu syarat di mana mereka boleh apply untuk HLP, tetapi jika mereka tidak dapat HLP pada masa itu, mereka tidak dapat extension of the contract. Saya bagi tahu, in reality, on the ground, that 2 years extension, they will not get HLP sebab ada lagi permanent post yang juga applying for HLP. So how do you guarantee this? This is not a comprehensive solution. Dan Perdana Menteri kata 2 bilion untuk selesaikan masalah ini. Kenapa tak memperuntukkan untuk doktor muda kita? Hari ini saya nampak gambar, saya nampak video mereka hantar in the hospitals. This is heartbreaking. When the doctors are walking, that shows that the system is broken. And please do something about it dengan izin. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kucing. Boleh saya jawab soalan tadi? Tempoh masa pelanjutan selama 2 tahun tadi seperti saya sebut tadi, dibuat supaya penyelesaian yang lebih holistik dapat diperincikan kerana melibatkan aspek perundangan seperti tempoh perkhidmatan wajib selain yang lain lah. Tapi saya terima komen tadi. Saya
YB Salam. Ya, saya mudah je soalan. 4 tahun tu, 4 tahun tu. Saya bukan doktor, so saya punya soalan bukan bersifat seperti mana yang dikemukakan oleh Kuching. Saya terkejut bila menteri menjawab bahawa kerajaan prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh doktor-doktor kontrak. Tetapi penyelesaiannya seolah-olah langsung tidak prihatin. Kerana doktor-doktor kontrak ini memohon penyelesaian yang muktamad di mana mereka tidak lagi menjadi sebagai pekerja kontrak yang masa depan mereka tak terjamin. Dan penyelesaian yang diberikan 4 tahun kontrak, it implies that for the next 4 years this practice will carry on. So bagaimana kita boleh kata kita prihatin? Ya. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Kuala Selangor nak Saya nak jelaskan. jawab soalan Yang Berhormat Pak Dixon mengenai isu kilang tadi. Tangga batu. Berdasarkan data Menteri, Kementerian Tangga batu Kesihatan, Yang Menteri, Berhormat. Menteri Kuala Selangor. Mungkin menteri Masih tak isu faham doktor. soal pakar. Masih isu Tapi doktor. tak akan seluruh kerajaan tak ada orang yang tahu karier untuk seorang pakar. Kementerian Kesihatan ada orang yang melalui karier yang sama. DG mesti tahu. Semua doktor di Kementerian Kesihatan pun tahu. Tak akan tak ada tanya. Terima kasih, Yang 4 tahun tak cukup. Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Menteri, saya terpaksa mengajukan perkara ini kepada Menteri. Ya, apakah Menteri sedar ataupun Yang Berhormat Pagoh sedar ya bahawa dalam langkah-langkah yang dicadangkan dalam pelan pemulihan itu hampir seluruhnya telah dibangkitkan oleh 46 pakar-pakar perubatan yang telah mengemukakan cadangan-cadangan itu pada Januari 2021, 7 bulan yang lalu, ketika kes hanyalah 3,000. Hari ini kes sudah mencecah 1 juta, Menteri. Apakah Pagoh was sleeping on the job? Kerana perkara yang dibangkitkan, yang nak dimasukkan ya dalam langkah-langkah pelan pemulihan itu antara lainnya saring jejak asing, FTTIS, menggunakan RTKAG, ya, dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan meletakkan kategori 1 dan 2 jangan dibawa ke hospital, termasuklah juga tentang vaccination yang mahu dicadangkan oleh 46 pakar itu sebagai mengambil pendekatan whole of government and whole of society approach. Tapi hari ini Menteri tolong beritahu kepada Yang Berhormat Pagoh bahawa he is 7 months too late, dan sebab kerana itu kita sedang menyaksikan 1 juta kes dengan kematian hampir 6,000 yang sangat malang. This is why ya, saya minta supaya Menteri beritahu kepada YB Pagoh he has lost touch. Dia telah aloof, disconnected daripada akar rumi seperti mana yang disebutkan oleh YB Muaz. Kuala Selangor Kuala Selangor. Saya ada berita. Saya besok Menteri Kesihatan ada membuat penerangan. Dia Tangga batu sikit Yang Berhormat. Tangga batu boleh. Ini pelan pemulihan yang dibangkitkan oleh Ya, pemulihan tangga batu. Boleh sikit ya, Berhormat? Sikit ya. Terima kasih Yang Betul. Saya ingin bertanya, apakah yang dipulihkan? Ya, contohnya jika doktor kontrak ditamatkan kontrak sedangkan pandemik sedang menggila dan golongan-golongan muda yang profesional ini teraniaya. Bagaimana kita nak jawab kepada anak-anak yang bercita menjadi doktor bahawa bidang ini tidak menjanjikan masa depan. Belajar bertahun-tahun dan menjadi hero sejak pandemik. Namun disampahkan begitu saja. Terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, besok ada peluang lagi dengan Menteri Kesihatan akan memberi penerangan. Saya hanya memberi ulasan sebentar tadi mengenai apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Isu kedua kalau boleh saya jawab ialah isu isu perkilangan tadi, kluster kilang. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan bagi tempoh 1 Jun hingga 23 Julai, iaitu tempoh pelaksanaan PKP 3.0 ataupun total lockdown, lebih 735 kluster tempat kerja telah dilaporkan melibatkan hampir 60,000 kes. Termasuk 373 ataupun 50.7% kluster melibatkan subkategori penghilangan dengan jumlah 35,642 kes. Jumlah ini adalah juga lebih tinggi berbanding kluster-kluster dalam kategori yang lain bagi tempoh yang sama. Penetapan kategori bagi kluster-kluster adalah bagi mengenal pasti lokasi atau lokaliti
di mana tindakan bersasar bagi kawalan dan pencegahan penularan jangkitan COVID-19 dapat dilaksanakan dengan berkesan oleh KKM dengan kerjasama institusi yang terlibat. Sebagai contoh, sekiranya suatu kluster dikenal pasti akibat penularan jangkitan di taska, masjid atau sekolah, KKM akan berurusan dengan pihak yang bertanggungjawab seperti Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid dan juga Jabatan Pejabat Pendidikan Daerah untuk penafsiran risiko di lokasi serta siasatan lanjut ke atas kes-kes dan kontak rapat yang dikenal pasti. Seterusnya, tindakan akan disasarkan pasal kilang tadi. di institusi yang terbabit. Pak Menteri, Begitu juga pasal kilang tadi ya, Ya. sebelum pindah ke tempat lain. Ini ada percanggahan sedikit ya. Ketua Pengarah Kesihatan bulan lalu sebut sektor kilang rekod 95,156 kes, 639 kluster. Kemudian yang terakhir, setelah Menteri Besar Selangor menyebut 80% of clusters in Selangor are from factories, maka Datuk Tan Sri Nur Hisham beri penjelasan 91% kes kluster di Selangor di tempat kerja dan 80% di kilang, kluster kilang, ya, dan 11% dari sektor pembinaan. Jadi oleh demikian, apa yang disebut oleh Tan Sri Nur Hisham itu memang benar ya, bahawa 80% daripada kes besar di Selangor ini adalah dari kilang. 11% daripada sektor pembinaan. Ini yang saya bangkitkan. Maknanya dalam meluluskan, janganlah pakai lulus tak ikut peraturan dan ada runding-runding. Pastikan SOP dipatuhi supaya jangan jejaskan nyawa orang dan kehidupan mereka. Itu yang. Jadi saya gunakan hanya kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon. Saya jawab Yang Berhormat Langkawi mengenai Majlis Pemulihan Negara. Tak respon kepada apa yang Tak, saya dikemukakan setuju. oleh Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat. Adakah dipersetujui Ya, setuju. dan mengakui? Ya, dia menggunakan contoh. Saya setujulah apa yang disebut oleh Yang Berhormat. Maknanya tindakan MITI membenarkan kilang-kilang ini dibuka tanpa kawalan adalah satu tindakan yang Bukan. tidak bertanggungjawab. Adakah itu yang dimaksudkan? Tak, saya berkata. Kiranya begitu, biayanya dijelaskan bahawa Menteri MITI telah melakukan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab membenarkan berlakunya tersebar COVID ini oleh kerana diarah buka tanpa ada kawalan. Tak payahlah tunjuk graf-graf. We're not interested. Just explain. Datuk Speaker, saya minta izin untuk membantu Yang Berhormat Menteri Keuangan memberikan penjelasan. Pertama, perlu bantuan ke Menteri Keuangan? Kesian dia. Semua keputusan yang dibuat adalah secara kolektif dalam Majlis Keselamatan Negara. Itu yang pertama. Sebelum keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Betul ke, Negara, semua kementerian akan membentangkan. Pintu depan, pintu belakang. Dengarlah. Ada yang tutup pintu depan. Ada yang buka pintu belakang. pintu belakang, berah kata. Sebelum MKN membuat keputusan, setiap kementerian dipanggil untuk membentangkan positive list dan juga negative list. Dan akhirnya setelah mendengar semua pandangan, sama ada daripada sektor kesihatan, sektor ekonomi, MKN akan menentukan yang mana positif dan yang mana negatif. Peranan MITI hanya untuk koordinat supaya senarai yang telah diputuskan sebagai positive list dibenarkan untuk beroperasi kerana pada ketika ini MITI mempunyai sistem yang bersepadu dengan penyelarasan semua kementerian dan agensi supaya ada satu one-stop center untuk menentukan mana sektor dan subsektor yang boleh beroperasi hasil daripada keputusan yang dibuat oleh MKN. Itu yang pertama. Okay, saya nak Yang ucapkan kedua, terima kasih kerana dengar dulu, saya sekarang belum ni habis. yang Yang kedua, bersalah
Bukan saja MITI. Dengar dulu. Yang Berhormat. Seluruh kabinet Yang Berhormat salam. yang bersalah, seluruh kabinet. Mike. Ini kenyataan resmi daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tuan Speaker, yang menyatakan siapa boleh baca macam itu? apa dia? You ingat apa ni? Kalau you Apa nak baca, dia? baca lah. Sebab Saya nak tunjuk buku kepada you macam ni kah? Nak Sebab baca. you tak Please, faham. don't be Yang Berhormat. silly, man. Sebab What don't is be wrong with silly. you? This is the Yang purpose. Berhormat. Stupid. Kalau nak jawab, you jawab betul. Understand Ya, you simple. Yang Berhormat. Yang Berhormat salam pucung. Yang Berhormat salam pucung. Salam. Tolonglah. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan jelas bahawa 69% adalah sporadik dan hanya 31% timbul daripada clusters. Maka saya nak bagi lagi satu fakta. Tak nampak. Patut nampak ni. Sektor pembuatan. Tak nampak lah. Ingat, daripada ini dewan tau. Ini bukan bilik 1 hotel. Jun Tadi hingga kata 23 Tolong diamlah. dengan Port Dickson. Yang Berhormat. Salam. Tak apalah, beri peluang kepada menteri. Yang Berhormat. Silakan. Yang Berhormat Gombak, tolong baca. Kabur, tak nampak. Kabur. Tolong baca. Tak apa, nanti kalau boleh Yang Berhormat edarkan semua tu kepada pihak Mengkar. Sebab kabur speaker kabur. Macam video kabur. Nak tunjuk daripada 1 Kena forensik check lah. 1 Jun hingga 23 Julai. Ini data CPRC daripada Kementerian Kesihatan yang membuktikan dalam tempoh yang berkenaan ada 408,134 kes. Ada 1,203 Sepatutnya Pagu melantik kluster Gombak sebagai Tolonglah, Kepala Perdana diam. Menteri. Dengarlah. Berak duduk sana tak Waktu berani jawab. tanya soalan, adalah 35,000. Yang Berhormat Menteri bagi Dan penjelasan ini tapi tak nak dengar. 35,968 kes baru daripada 408,134 hanya 8.8% sahaja daripada kes yang berlaku dalam tempoh yang berkenaan. Saya boleh bagi lagi sampling, Datuk Speaker, sama ada harian, mingguan ataupun bulanan. Menteri, yang membuktikan Menteri jangan menegakkan benang yang basah. Menteri, Rakyat di luar tahu. Tolonglah. Yang Berhormat. Janganlah macam ni. Yang Berhormat. Tegaskan sekali lagi, Datuk Speaker, nak bentangkan hujah. Apatah lagi datang pada ketua pembangkang. Ini bukan ketua ranting. Ini kononnya bakal Perdana Menteri. Bentangkanlah fakta. Bentangkanlah bukti. Janganlah merapu. Ceramah ini bukan ceramah. Speaker, mana Yang Berhormat? Pago. Where is Pago? Kalau Pago tak berminat, letak jawatan. Hitung. Jangan merapu. Salam. Menteri, Yang Berhormat, kelang. Yang Berhormat. Turun kelang, Yang- tengok. Speaker, beri saya sedikit Yang jalan Berhormat sebagai Menteri. sebagai bekas timbalan Masa menteri. tinggal lagi Menteri sebelah 20 minit kanan saja. TPM. Sikit saja. Masa tinggal lagi 20 minit saja. Menteri MITI tadi, Speaker, sangat menyelewengkan Dewan ini. Ya. Kerana yang dimaksudkan itu sama ada kes-kes dalam factory dan industri itu tergantung kepada tarikh, tergantung pada Epic Week, dan dia hanya menyebut satu snapshot of an event. Tetapi sebenarnya factory dan industri adalah culprit antara yang terbesar. Dan bercanggah dengan apa Ini yang perkara telah yang perlu dijelaskan tadi. Menteri kena faham. Cukup. Yang Berhormat Menteri, tolong sambung. Kalau Datuk Speaker, Untuk jelaskan saja, saya nak yang jelaskan lebih di sini kritikal kalau kerana YB Menteri habis bersetuju. MITI nampak emo tadi. Yang Berhormat PD. Yang saya sebut Menteri Kewangan dengar betul-betul ya. Saya tak bagi fakta lain selain daripada yang Ketua Pengarah Kesihatan berikan. Terima kasih. Janganlah panik tak tahu arah. Ada buat salah besar tu yang jadi panik macam tu. Okey. Yang Berhormat Port Dickson, mungkin saya Gombak betul. Ketua pembangkang tak sedikit betul. pencerahan. Yang lebih kritikal. Menteri duduk sebelah kanan TPM. Yang lebih kritikal ialah kes sporadik dalam komuniti. Kita tak boleh nafikan itu. Sebenarnya menyumbang kepada 70% kes keseluruhan COVID-19. Yang baki 30% ni merupakan kes kluster
termasuklah kluster-kluster daripada sektor pembuatan. So dengan izin, Menteri, move away from focusing on cluster. Sedikit saja misleading. Sebagai Yang berhormat. Kalau Yang Berhormat Menteri tak bagi laluan, maka kita hormatilah. Lantai percakapan ada kepada dia. Ya. Dah banyak sangat kena mencelah tanpa memberi laluan pun. Yang Berhormat Menteri, kita akan habis 5.45. Saya dah panjangkan 15 minit dah. Okey, terima kasih. Jadi kita nak jawab sedikit saja soalan tentang Yang kilang. Berhormat Langkawi. Misleading. 2 minit saja, 2 minit. The data is misleading. 2 minit. Mohon celah. 2 minit, 2 Sebab minit Menteri saja tak faham tentang kluster kilang epidemiologi. ni. Menteri tak faham virus. Sebab itu, what you say is misleading. Yang sporadik yang tak dapat dikesan. Dia bukan sporadik out of nowhere. Dia berasal daripada kilang. You got to Okey, trace. terima kasih That's Yang why Berhormat you Gopeng. say Kilang. sporadik. Tapi Thank you. itulah fakta dan data daripada Isu Kementerian kilang. Kesihatan. Saya nak okey. Menteri bagi bangi ke? Ya, sebagai mantan bekas Bangi. Timbalan Menteri MITI, saya nak mungkin bantu Gombak sikitlah. Banyak betul lah. Bantu sikit saja. Kerana ada banyak salah faham di mana mereka ada ramai orang kata okey, kluster kilang tu adakah ia berasal dari proses pembuatan di kilang ataupun ia berasal daripada tempat penginapan pekerja kat kilang. Saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu dijelaskan oleh Gombak. Kerana apabila kilang itu ditutup seperti ramai di kawasan saya di Belakang dan Kajan dan sebagainya, apa yang berlaku ialah pekerja kilang tu kebanyakan mereka orang asing, pekerja asing tu mereka di tempat penginapan yang share bersama dengan kilang yang lain, dan bila itu berlaku mereka tak ada kerja, mereka pergi ke flat ataupun apartmen kawan-kawan lain untuk ambil makanan, untuk masak bersama dan sebagainya, dan itu adalah salah satu sumber di mana pekerja asing tu wabak tu menular. Jadi ini tidak bermaksud bahawa kilang wabak tu ditular di kilang, tetapi mungkin adalah di penginapan. Jadi the source is from the accommodation. Itu adalah isu yang perlu ditangani, ya. Okey, Gombak saya bantu sikitlah, okey? Saya setuju. Terima kasih. Kalau saya YB Salam boleh saya teruskan jawab YB Langkawi dulu. Walaupun dia tak ada di sini. Ini berkenaan Majlis Pemulihan Negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat, walaupun Majlis Pemulihan Negara namanya sama seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Langkawi, tetapi secara hakikinya tidak serupa kerana cadangan MPN oleh YB Langkawi mengenepikan peranan kerajaan. Kerajaan berpandangan bagi memastikan Malaysia berjaya keluar dari kemulut pandemik COVID-19, pendekatan seluruh negara atau dengan izin whole of nation adalah amat penting. Cadangan mengenepikan peranan kerajaan hanya akan memburukkan lagi keadaan, malah akan menyebabkan usaha kita menjadi tempam. Atas dasar inilah kerajaan telah bersetuju untuk MPN diperkukuhkan dengan pelibatan pakar dari pelbagai sektor industri, sektor swasta dan juga NGO serta pakar-pakar ekonomi, sosial dan kesihatan. Mereka ini akan berkongsi kepakaran dan pengalaman masing-masing. Malah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pengerusi telah menyatakan undangan beliau kepada pihak pembangkang iaitu pejuang sebagai ahli MPN dan juga Pakatan Harapan dan Warisan. Menteri Kewangan. Saya nak sebut satu je lah. Terima kasih. Hujah itu secara rasional mungkin boleh dipertimbangkan. Kalau kita tak ambil kira bahawa kerajaan yang sedia ada setahun lebih telah gagal. Apabila kerajaan ini telah gagal and is clearly clueless atas cara bagaimana nak menangani pandemik ini, maka saya menganggap campur tangan kerajaan yang ada ini hanya akan menyulitkan. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya ambil maklum. Isu kesesakan di hospital juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Kelebu. Soalan. Adalah Yang Berhormat. Ini saya ada bangkitkan persoalan tentang wakil daripada pembangkang dalam Majlis Pemulihan Negara. 3. Jadi 1 daripada PH. Cukupkah seorang wakil itu daripada PH? Dalam PH pun ada 3 parti di situ. Kenapa wakil 1 saja? Dan saya telah mencadangkan 3 lah.
Okay, saya akan bentangkan cadangan di dalam Majlis Pemulihan Negara nanti. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri Isu yang Kewangan. dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi dan juga Jelebu ialah mengenai kapasiti di hospital. Tentang keanggotaan Terima Majlis kasih. Pemulihan. Yang Berhormat Menteri Kewangan, terima kasih. Saya nak cadangkan juga bukan setakat menambahkan ahli dan juga hak untuk bercakap bagi pihak pembangkang, tetapi juga memberikan peluang kepada pembangkang untuk mencadangkan anggota-anggota NGO dan pakar-pakar supaya tidak hanya ada satu cadangan daripada kerajaan saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Mertajam. Sekali lagi saya akan bangkitkan isu ini dalam MPN mesyuarat yang akan datang ini. Terima kasih. Jadi mengenai balik kepada kesesakan kapasiti yang dibangkit oleh Yang Berhormat Langkawi dan juga Jelebu, kesesakan kapasiti sistem kesihatan awam ni adalah satu faktor yang amat penting. Justeru kapasiti sistem kesihatan awam, terutamanya penggunaan kapasiti ICU adalah satu daripada 3 indikator utama yang perlu dipantau rapi dalam Pelan Pemulihan Negara dalam konteks peralihan secara berfasa. Ekoran penggunaan penuh kapasiti hospital khususnya di Lembah Pantai, di Lembah Kelang, kerajaan telah menguburkan Greater Klang Valley Task Force untuk menangani tekanan Ini tersebut. mimpi pun Lembah Pantai. Nak bertanding Lembah Pantai ke Menteri? Lain macam tu. Sorry YB Lembah Pantai. Pertama, Dimaafkan. kerajaan telah menyediakan peruntukan tambahan 350 juta untuk Kementerian Kesihatan bagi meningkatkan kapasitinya merawat pesakit COVID-19. Kedua, kerajaan juga telah mengamalkan pendekatan whole of government dan juga meningkatkan kapasiti rawatan COVID melalui mengoptimalkan kapasiti hospital pengajar seperti di UKM dan UM dan juga hospital tentera Tuanku Mizan dan penyediaan hospital Medan oleh Kementerian Pertahanan dengan peruntukan setakat ini 100 juta ringgit. Ketiga, mengambil juga pendekatan whole of nation dengan melaksanakan penyumberan luar kes ataupun decanting daripada hospital kerajaan kepada hospital swasta dengan peruntukan sebanyak 210 juta ringgit. Untuk makluman ahli yang berhormat, PPN memberi penekanan kepada vaksinasi rakyat yang secara tidak langsung akan mengurangkan kes bergejala dan tekanan ke atas kapasiti hospital awam insya-Allah. Dari segi kadar vaksinasi seperti yang semua maklum setakat Menteri, hospital sikit. Boleh izin? Anto Jaya. Ya, terima kasih Datuk. Betul. Ini tentang hospital tadi dimaklumkan. Saya nak tanya straight tentang hospital Medan. Saya ingat Menteri Pertahanan pada sini. Saya telah bangkitkan dalam dialog hari itu ialah tentang kelambatan di satu tempat tu untuk membangunkan hospital Medan. Misal contohnya di Melaka kan. Kita ada masalah di hospital dengan kapasiti ICU yang sekarang sudah berlebihan. Jadi Esko Kerajaan Negeri kepada ketika itu umumkan bahawa mereka akan bangunkan hospital Medan tetapi dalam masa 2 minggu. Dan ini satu tempoh masa yang terlalu lama. Mengambil kira Melaka itu ada 2 kamp tentera, kamp komando dengan kamp terendah. Jadi saya ingat adakah isu yang timbul isu kewangan ataupun birokrasi yang menyebabkan lambatnya untuk kita bangunkan hospital Medan ini. Terima kasih. Terima kasih. Menteri. Jelebu Menteri. Jelebu silakan. Soalan saya tadi. Ya. Menteri, saya minta penjelasan daripada kerajaan tentang peranan 46.9 hospital swasta yang masih lagi tidak terlibat dalam kes rawatan COVID ini. Kerana ini boleh mengelakkan Yang Berhormat Menteri kes yang berkaitan dengan brought in dead atau BID ini. Kerana ini akan memberikan kesan yang sangat mendalam kepada masyarakat. Saya cuma minta penjelasan apakah tindakan dan usaha kerajaan supaya 46.9% ini turut memberikan kerjasama terhadap usaha kerajaan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Seperti saya sebut tadi, kita dengan melaksanakan penyumberan luar kes ni, decanting daripada hospital awam kepada hospital swasta, kita telah memberi peruntukan 210 juta dan sedang diberjalankan. Kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang di Klang Valley dan juga insya-Allah di negeri-negeri lain, penyumberan ini akan menolong sedikit sebanyak kapasiti kesihatan awam yang sekarang agak tertekan, terutamanya di kawasan-kawasan yang masih lagi di dalam fasa pertama. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kita kena beri penekanan kepada vaksinasi rakyat yang secara tidak langsung ini pun akan mengurangkan kes bergejala dan tekanan ke atas kapasiti hospital awam. Dari segi kadar vaksinasi setakat 24 Julai, Malaysia merekodkan 1.29 dos per 100 penduduk. Antara kadar vaksinasi yang tertinggi di dunia. Malah Malaysia telah berjaya merekodkan jumlah vaksinasi harian tertinggi pada 22 Julai yang lepas, iaitu sebanyak 507,000 dos. Perkara ini jelas diperhatikan di negeri Sarawak
yang setakat 25 Julai telah berjaya memberi vaksinasi lengkap kepada 55% penduduk dewasanya dan seiring dengan peningkatan vaksinasi, negeri Sarawak telah menunjukkan penurunan ketara kes COVID dalam ICU di mana habis Sabah daripada Sabah. Okey, Habib. Okey, terima kasih Datuk Speaker. Saya ingin mengaitkan dengan apa dibahas oleh Menteri berkenaan dengan Sarawak. Kenapakah Sarawak sangat successful dengan vaksinasinya, whereas di Sabah kami adalah paling lowest, dan kenapa tidak ada keseimbangannya dengan Sabah dan Sarawak? Maka kami di Sabah adalah producer minyak terbesar, contributor to barrels per day, yet you do not even consider Sabah. Thank you. Tambahan yang Bapak Menteri, isu yang sama. Kalau lihat kepada statistik yang Bapak Menteri, setakat ini peratusan populasi Sabah yang telah divaksinasi hanya mencatat 9.7%. Dewasa komplit 13.7%. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri mensasarkan bulan Oktober 2.7. But now we are at 300k only. So persoalan kita yang Bapak Menteri, kenapa Sabah ini rate vaksinasi ini terlalu lambat? Jangan nak tirikan Sabah seperti selalu yang Berhormat. Tentang isu vaksinasi ini, please. Saya rasa itu ada penerangan Menteri Vaksinasi pada hari Rabu. Okey, mungkin saya boleh jawab sikitlah apa yang saya boleh ingat ni. Antara faktor yang menyumbang dengan kadar yang lebih rendah di Sabah, yang berhormat, adalah kadar pendaftaran yang lebih rendah, iaitu 39.2% berbanding dengan Sarawak 86.8%. Yang Bapak Menteri minta dibetulkan. Dia lambat pendaftaran sebab di Sabah ini kita menghadapi masalah network, terutama khususnya di kawasan luar bandar. Itu yang kita sebut. Masalah MySejahtera di kawasan pendalaman negeri Sabah tidak terpakai. Itu sebabnya pendaftaran MySejahtera agak rendah jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Perlu juga saya tapi yang berhormat di samping itu perlu juga saya sebut, ada juga yang mendaftar di Sabah, tapi apabila vaksin dia akan suruh pisah alam daripada Sabah. Ada beberapa kes. Ini lagi satu, ini bukan hal pendaftaran jawab. Kemudian dari pendaftaran, ada pendaftaran yang dibuat oleh JPKK di peringkat kampung dan sebagainya. Tapi masalahnya vaksin. Vaksin tidak ada lagi di Sabah. Bukanlah vaksin yang masalah, bukan saja pendaftaran, jangan sebut pendaftaran saja. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Di samping itu, jawab YB Tuan tadi, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk menyokong usaha Kerajaan Negeri Sabah dengan membekalkan vaksin single dose, terutamanya untuk meningkatkan tahap vaksinasi di kawasan pedalaman untuk membantu Negeri Sabah. Saya nak habiskan isu mengenai Bila yang Bapak Menteri kena sebut bila, sebab kita ni dijanji banyak kali, tetapi ialah mungkin 5-6 tahun jadual ini akan diperincikan oleh Yang Berhormat apa nama vaksin dia? Apa nama Khairi pada hari Rabu nanti. Boleh sebut nama vaksin? Yang Berhormat Nanti kalau Yang Berhormat boleh sebut dan adakah vaksin Khairi ini sudah dilulus atau macam mana? Kan okey, kalau nak juga sebut, tapi saya nak biar Yang Berhormat Khairi sebut, tapi kalau saya nak sebut juga hari ini, kan duanya ialah CanSino dan Johnson & Johnson. Inilah dua single dose vaksinasi yang akan dihantar ke negeri Sabah. Kalau saya boleh habiskan mengenai Yang Berhormat 5 minit lagi ya. Yang Berhormat Menteri ada dua soalan pendek. Pertama sekali, apa update janji sumbangan 400 juta ringgit yang diumumkan pada belanjawan tahun ini yang patut disalurkan daripada syarikat-syarikat pengeluar getah kepada kerajaan. Itu pertama. Kedua, apabila Yang Berhormat Menteri dan kerajaan pun akui ada masalah fiskal untuk kita berikan bantuan yang penuh kepada doktor-doktor kontrak, diperlukan dalam 2 bilion ringgit. Apakah cadangan untuk kita kenakan cukai keuntungan luar biasa kepada syarikat-syarikat gergasi yang profiteer excessively semasa tempoh COVID? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, berkaitan ni Pontian, saya harap dijawab segala apa yang kita cadangkan. Soalan saya tadi ada, cadangan saya ada 32 dan saya menunggu jawapan bertulis kepada semua 32. Kalau Yang Berhormat Menteri tentunya tinggal 4 minit lagi, mana cukup masa. Saya menunggu jawapan 32 cadangan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya jawab dulu, saya nak habiskan dulu cerita pasal Sarawak, terus saya jawab soalan Yang Berhormat. 4 minit je lagi. Yang Berhormat. Bukit Mentajam boleh saya jawab, habiskan dulu. Thank you. Dalam kapasiti kesihatan awam tadi,
hampir 100% sebenarnya di Sarawak pada awal Jun dan sekarang telah turun ke 33%. Apa yang ketara di Sarawak sekarang adalah daripada jumlah kes yang melebihi 300 sehari tidak sampai 10 atau 3% yang melibatkan kes bergejala kategori 3, 4 dan 5. Yang berhormat Muar, cukai durian runtuh lah, cukai ataupun windfall tax. Bagi memastikan pelan pemulihan negara berjaya dan kita dapat keluar dari kemelut pandemik ni, kerajaan akan memastikan bantuan yang perlu diberikan bagi membantu rakyat dan juga perniagaan. Ini akan ditampung sama ada dengan mengoptimalkan perbelanjaan ataupun dengan izin expenditure optimization ataupun pinjaman. Dari segi windfall tax dengan izin, pada masa ini ia hanya dikenakan ke atas komoditi kelapa sawit berdasarkan threshold harga pasaran minyak sawit mentah bulanan. Sebarang pengenalan baru mengenai pengenaan windfall tax perlulah diteliti dengan berhati-hati kerana ia boleh memberi persepsi negatif kepada pelabur yang beranggapan kerajaan mengambil kesempatan atas keuntungan berganda yang dijana oleh syarikat berikutan krisis kesihatan yang melanda dunia. Pengenaan windfall tax secara tiba-tiba boleh menggugat keyakinan pelabur yang telah membuat pelaburan di negara ini tanpa mengambil kira elemen windfall tax ke atas keluaran siap syarikat. Sekiranya pelabur sedia ada di Malaysia memilih untuk berkembang ke luar negara, ini boleh mengakibatkan kemungkinan negara kehilangan peluang pelaburan yang lebih tinggi pada masa depan oleh industri yang terlibat. Dalam kita nak mempelbagaikan lagi hasil negara, kerajaan juga sentiasa meneliti percukaian sedia ada dan juga langkah-langkah yang perlu untuk membawa sektor ekonomi tidak rasmi atau informal ekonomi ke dalam ekonomi arus perdana bagi menambah pendapatan negara. Jadi tambahan lagi, Yang Berhormat Muar, kerajaan akan terus berusaha memperkukuh dan memaksimumkan kutipan hasil cukai dan meningkatkan keapungan cukai melalui inisiatif pembaharuan cukai. Ya, terima kasih Menteri. Saya rasa jawapan Menteri berhubung dengan windfall tax itu agak sukar untuk diterima. Kerana pelabur bila dia datang, dia dah ada dia punya projected profit. Dan selagi mana ianya boleh mencapai lebih daripada itu, maka ianya merupakan satu pelaburan yang berjaya. Maka windfall tax ini dikenakan bagi syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda, yang unexpected oleh kerana krisis ini. Maka saya merasakan bahawa ianya tidak seharusnya menjadi isu untuk mana-mana pelabur kerana keuntungan yang telah pun diramalkan telah pun tercapai. Selagi mana itu dapat dijamin, maka ianya tidak semestinya menjadi satu masalah. Berhubung dengan masalah pendaftaran tadi, saya nak komen satu je lah. Kalau dah ada daftar 39% di Sabah dan kita buat hanya 9%, kita tak boleh gunakan kurangnya pendaftaran itu sebagai alasan. Kerana kalau kita dah buat semua 39%, lepas tu kita bolehlah kata pendaftaran itu satu masalah. Ya, itu pandangan saya. Terima kasih. Yang Berhormat, masa dah tamat. Boleh saya arahkan bahawa semua jawapan bertulis diberi kepada semua persoalan dalam masa 10 hari bekerja dari hari ini. Okey, boleh Yang Berhormat. Tadi yang Menteri Undang-Undang kata nak jawab tadi? Sekejap. Mengenai Menteri Undang-Undang mengenai darurat tu, kita ada topik khas untuk darurat pada hari Isnin. Saya arahkan Menteri Undang-Undang dan saya akan beritahu Tuan Setiausaha Dewan Rakyat tolong beritahu Menteri Undang-Undang supaya beliau menjawab semua persoalan tentang darurat pada hari Isnin 2 hari bulan Ogos. Tuan Speaker. Jadi dia akan bentang jugalah pasal darurat hari akhir, Ya, bukan timbalan Perdana Menteri yang bentang. Ada dalam ni kan apa tu aturan urusan Aturannya timbalan Perdana Menteri yang bentang. Tuan Speaker. Isnin 2 Ogos. Saya arahkan Menteri Undang-Undang untuk menjawab semua persoalan darurat yang dibangkitkan tadi 2 hari bulan Ogos. Ya. Tuan Speaker. Datuk Betul. Tuan Speaker. Boleh minta dijawab besok kerana ini perkara penting untuk memberikan Darurat, hari darurat lah. kepada Yang semua Berhormat, dah nak jawab saya bagi arahan. Tuan Speaker. Kita ikut. Tuan Speaker. Ikut atur cara lah, ikut atur cara. Saya nak tanya satu penjelasan. Pagi tadi Tuan Speaker telah memberi petua mengatakan bahawa Yang Berhormat Pagur akan hadir untuk memberi ulasan selepas mendengar perbahasan. Yang Berhormat Pagur tidak hadir. Saya tak bagi petua pun. Ada Yang Berhormat. Dan okey. Dan tadi Yang Berhormat Menteri Kewangan telah memberi jawapan. Kita sedang mendengar
Tiba-tiba Tuan Speaker mengatakan bahawa beliau tidak perlu untuk sambung dan jawapan akan diberikan secara bertulis 7 hari daripada hari ini. Sebab masa dah habis. No. Kita buang masa 2 jam pagi tadi. Buang masa? Ya, 2 jam. Kita tidak membuang masa, Tuan Speaker. Kita tak dengar persoalan ni, persoalan dalam agenda tu. Tuan Speaker, kenapa Tuan Speaker berlaku begini? Kerana dalam Dewan ini, rupa-rupanya Tuan Speaker Tuan Speaker kita jangan kita berhenti, Tuan Speaker. Kita boleh tamatkan sidang kita. Sudahlah. No, Tuan Speaker. Bila saya kata, saya kata buang masa sebab semua boleh tamatkanlah. No, why are you hijacking the house, Tuan Speaker? You are hijacking the house. Benarkan menteri untuk memberi Mana jawapan. saya hijack the house? Balik jelutong. The house is here, everybody is sitting here. I'm No, not Tuan hijacking the Speaker, house. kenapa tidak membenarkan? You are standing up to talk. Tuan Speaker. I think you are the one who's hijacking the house. Ya, kami ingin tahu. You are hijacking the house, Tuan Speaker. Kenapa menghalang, memberhentikan Menteri Kewangan memberi ulasan? Sebab masa dah habis 5.45, saya cuma boleh ada kuasa saya melanjutkan 15 minit saja. No, Tuan Speaker, tolonglah berlaku adil. Dan mengapa memberi arahan 7 hari untuk memberi jawapan? Perkara ini boleh disambung esok. Nak kena tulis semua kan? No, it can be continued tomorrow. Kenapa tidak dibenarkan untuk Besok sambung esok benda untuk kami lain. mendengar penjelasan? Besok benda lain. Ya? Okey. Yang Hormat, yang No, buang Tuan masa Speaker. tadi ni kerajaan. Yang Hormat. Kalau dia beritahu daripada awal yang Sebelum saya menangguhkan Dewan, ingin saya memaklumkan bahawa esok adalah penerangan daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan berkenaan dengan tindakan menangani pandemik COVID-19. Ya, pukul 10 pagi. Ahli-ahli Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 27 hari bulan Julai 2021. Terima kasih.